Okey, dah ready dah? Dah. Okey. Okay, apa nak discuss kita ni? Ada nak tanya pasal kerja kumpulan? Kerja kumpulan hendaklah dihantar seawal-awalnya pada 22 hari bulan. Selewat-lewatnya pada 29 hari bulan. Okay. Hantar by wakil sahaja. Maknanya untuk saya ada 4 assignment. Untuk Dr. Suraya ada 4. Siapa ada dekat kolej sekarang? Ke semua dah balik kampung? Saya. Saya kat kolej. Siapa? Kau bedah kolej? Tak, rumah. Siapa tadi? Aiman dengan Dayang. Aiman memang hari-hari aku tengok dalam dia punya IG tu. Masaklah. Masak apa hari ni, Aiman? Saya buat sambal masak merah, sup kaki ayam dengan McD. Ada orang beli ke? Ha? Ada orang beli ke? Tak, masuk kawan-kawan makan yang ada kat sini lah, 2-3 orang. Kau hantar kat Dayang Dia lah tak? lebih-lebih sikit. Kau hantar kat Dayang Tak tak? hantar. Sebab dia lagi makan, dia tak makan. Dia mahal. Sup kaki ayam. Oi, Oish. sup kaki ayam tu nasi Dia lah panas masak. dengan ikan goreng. Lapar aku. Apa nanti dah okey semua kau masak, bawa kawan-kawan kau datang rumah ni. Tak boleh, dia orang makan. Habis makan. Nak Miza. Siapa? Dayang dengan Aiman. Siapa lagi? Duduk kolej? Ini Pilin. Ramai 3 orang je pun. Sedihnya. Dah lah nak masuk apa? Nak masuk UKM lambat lagi tu. Kuliah online sampai bulan 12. Habis budak baru tu macam mana? Budak baru datang. budak Oh, datang. baru Budak baru 10 kan? masuk. Budak baru masuk bulan 9 Bulan 10 tak tahu lah, saya tak pasti. Tapi dengar macam tu. Bulan awal lagi. Ya pendaftaran pelajar lapor diri pelajar baru 2 September. Ha. 2 September pelajar baru masuk. Intake dia ramai ke ataupun dikurangkan ke? Sama je. Sama je. So sekarang ni dorang tengah buat macam mana duduk kat kolej. Satu orang satu bilik ke? Satu bilik? Wah. Tunggu dululah dia punya EPA tak buat apa-apa lagi.
Kalau ada apa-apa, kita punya ni masalah. Saya nak dengar masalah je. Lain tak payahlah. Kan? Tak faham ke, pasal soalan ke, pasal apa nak buat ke, atau Doktor, untuk report ni, kita kena buat PowerPoint ke? report tu kena buat tak payah. Ya, Alhamdulillah. Sebab kita tak ada pembentangan pun. Semua pembentangan tu saya dah tukar pergi kuis. Arahan apa ni tu, kuis. Okay. Jadi tak payah buat PowerPoint, dia hantar tugasan kumpulan saja. Okay. Firang, kau punya thesis dah siap belum? Perbaiki. Semua bab kan dah siap, saya dah hantar tu. Saja nak bagi Tanya dengar. Zu. Doktor, tanya Zu. Zul, mana kau? Tu, ni Arif. Saya doktor. Dah siap belum? Dah doktor, tinggal nak ulas persyaratan Gili ya, tu. doktor. Anak-anak buah doktor power. Tengok Ya, penyelia. Braiman. Tengoklah penyelia. Kan? Orang apa, anak aku cakap power gila. Yo. Doktor, saya ada soalan. Okey, tanya. COVID-19 ni, macam mana peluang pekerjaan untuk mahasiswa ataupun pada peringkat awalnya intern online, tapi sekarang dibenarkan intern secara fizikal, tetapi untuk pekerjaan, maknanya selepas latihan industri, adakah mahasiswa berpotensi untuk mendapat kerja ataupun akan menjadi penganggur? Jalan kau ni makan dalam ni, Aiman. Okey. Ini saya punya pendapat peribadi lah. Ada beberapa sektor yang masih memerlukan pekerjaan. Sektor kerajaan akan buka juga. Kenapa? Sebab ada orang pencen pada tahun you grad. Okay, so let's say lah pada tahun you grad ada 10,000 dalam sektor kerajaan yang berumur 60 tahun. So automatik dia akan pencen. So maknanya akan ada kekosongan pada jawatan-jawatan itu dalam sektor kerajaan. Yang penting sekali adalah siapa-siapa yang berminat dalam bekerja dalam sektor kerajaan, jangan lupa isi borang SPA 8. Rezeki kita tak tahu. Selagi you tak isi borang SPA 8, you tak akan dipanggil untuk temuduga. Temuduga dia macam-macam lah. Ada online temuduga, ada fitness, test dan sebagainya. Itu terpulang. And then jangan kita fikir tentang aku tak minat lah kerja ni. Adik aku dia tak minat jadi polis. Tapi aku wajibkan dia masuk polis lepas dia punya degree habis. Sekarang dia dah senang hati jadi polis nampaknya. Naik pangkat. So kita jangan memilih kerja lah sekarang ni. Asal dapat masuk je dulu. Yang sektor-sektor lain, sektor macam pelancongan agak terkacau lah sekarang. Dalam tempoh 3-4 bulan ni lah. Harap-harap selepas ni bila international kita punya dibuka, maknanya flight daripada luar negara dah boleh masuk, sektor itu akan berkembang balik. Cumanya macam yang saya pernah cakap dulu, ada beberapa peluang pekerjaan yang orang tak berapa galakkan tapi sebenarnya sangat bagus. Misal kata nak jadi jurujual rumah. Ejen hartanah. Saya suka bagi tahu kepada pelajar-pelajar saya supaya try this job. Sebab saya terlibat dalam tu. Sebab saya ada law firm.
Okay. So saya tahu income juru jual hartanah ni. So saya punya agent seorang, dia boleh dapat 30,000 ke 40,000 sebulan. Wah. So dia memang target nak jual 2 biji rumah je sebulan. Tapi baru ni bila PKP dibuka bersyarat, dalam 10 ke 15 orang ejen yang selalu dengan saya, semua close. 1 minggu 1 biji, 1 minggu 1 biji. So maknanya ada peluang-peluang pekerjaan di sana yang ramai orang tak tahu. Sebab jual rumah ni dia bukan macam jual insurans. Jual insurans pun bagus, okay? Tapi jual insurans, you kena pergi jumpa orang. Okay? You kena pergi approach orang. Jual rumah, you tak payah approach. You ikut satu agensi, diorang ajar you, then you buat marketing, so buyer akan cari you. Bila you ada marketing yang bagus, betul. Cuma you Sabtu Ahad, you hilang lah. Sebab Sabtu Ahad ni, you punya masa akan habis pergi tengok rumah bersama dengan buyer. Okay. Dia mudah. Harga rumah, kita kira macam mana you punya pengiraan 500,000 kita kira 500,000. Harga rumah 500,000. Commission untuk agensi iaitu sebanyak RM15,900. So you punya commission daripada situ adalah 30 ke 40%. Maknanya satu rumah RM4,770 itu punya gaji. Satu rumah yang bernilai RM500. So kalau dapat dua rumah, ada 300,000, ada 180, memang you boleh dapat dalam 8,000 sebulan. Tapi kalau you dapat jual satu biji yang nilai dia 500,000, you dapat dah 4,000 sebulan. You dah boleh goyang kaki 2 bulan tanpa berjual rumah. Sebab you boleh andaikan gaji fresh graduate dekat luar 2,000 sebulan. So you dah ada 4,000. So 2 bulan dah relax. Masuk bulan ketiga cari lagi, jual lagi. Itu orang yang nak hidup biasa-biasa. Tapi saya dah banyak kenal agensi rent ni, agen-agen ni yang income dia lebih daripada tu. Setakat nak pakai CLA 45S, A45, kereta-kereta sport tu biasalah. Memang grup-grup ni memang hebat-hebat lah. Saya pun sampai nak jadilah part time. Ada juga yang buat part time yang berjaya. Tapi yalah, kena rajin lah kan. So terpulang. So what's inside and what this watch can do. I really like the design. It is slim and the material is comfortable to the skin. Dayang buka cerita ke? Okay, So so it's perfect. It's also got a sensor at the terpulang kat mana yang you rasa you boleh pergi. Tapi pada masa yang sama, apply lah mana-mana peluang pekerjaan. Anggap dia sebagai hobi. Ada je hantar CV, tak ada masalah. Last choice, buat master. Relevan lagi ke Dr. nak sambung belajar waktu-waktu sekarang ni? Daripada you duduk rumah, tak buat apa-apa. Tapi master kita punya kos sendiri kan? Selalunya macam tu sebab government macam tak ada duit dah. Tapi masa yang sama you boleh mohon dekat MARA loan. Banyak. Makin tambahlah hutang kau gitu. Allah, hutang. Bukan apalah jadi main kat rumah dekat dia okey 1,000 sebulan. Itulah cuba keluar daripada arus perdana. Cuba. Why not?
Kan? Cuma nak daftar sebagai agent ni kita kena bayar fees. Daftar pertama tu kena bayar 3,400 kot. Bukan apa, itu untuk you dapat you punya lesen dengan training. Sebab diorang agensi akan bagi you training. Saya, kalau boleh saya pun nak bagi anak saya jadi rent. Jadi ejen hartanah. Sebab saya, di keliling saya ni ramai agensi hartanah yang berjaya. Cuma diorang diam-diam je. Saya tahu sebab bila diorang hantar cash dekat saya tahu dah income dia sebulan berapa. Tak apalah, siapa yang minat nanti bagi tahu. Kita boleh channelkan you pergi. Ada juga yang gagal. Gagal ni bila kita malas. Kemana kita nak pergi, kan? Saya boleh doktor. Apa dia? Apa? Saya boleh ke doktor kerja bawah doktor? Dia bukan kerja bawah aku, kerja dengan kawan aku. Boleh. Siapa Boleh tu doktor, boleh PM nombor tu kan. Dah, biar you habis saja, you nak aja bagi tahu. Saya akan channelkan pergi saya punya kawan-kawan. Cumanya dia Saya tekan tesis dulu. training malam, selalunya training akan buat malam. Seminggu sekali berjumpa. Sebab kita banyak macam mana nak approach buyer. Macam mana nak tahu undang-undang jual beli hartanah. Macam mana nak isi borang OTP. Macam mana nak kira cukai. Macam mana nak approach lawyer. Macam mana kalau case tu case rumah lelong. Semua tu benda tu kena training. So itulah itu yang boleh lah. Yang boleh you buat. Cuma kalau you minat, bagi tahu, kita akan channelkan kepada agensi-agensi yang dekat area Bangi ni. Doktor, diorang ada buat internship tak doktor? Kerja tanah ni. Itu kena minta dekat agensi. Agensi. Selalunya dia sebagai admin lah. Tapi sebenarnya ini dia tak payah intern pun. Satu, pandai bercakap. Kan? Dia bukan pandai bercakap, cek belilah rumah ni. Tak ada. Kita bukan salesman. Jual rumah ni bukan salesman. Itu yang you kena faham. Okay. Dia pandai bercakap maksudnya okey. Apa kelebihan rumah tu? Apa market rumah tu? 10 tahun lagi macam mana dengan harga? Dulu harga berapa? Sekarang harga berapa? 10 tahun boleh jual, kalau nak jual berapa? Cakap situ. Okay? Lain? Jangan risau sangat tentang masa depan. Itu Allah punya ketentuan. Cumanya kena usaha. Dan ada kawan-kawan saya yang masa belajar tak berapa belajar pun, tapi sekarang dia jadi pegawai takbir diplomatik. Ada kawan saya dia main politik je. Masa belajar, sekarang dia dah jadi duta besar ke Amsterdam. Benda ni yang pertama sekali, yang penting you isi borang. You tak isi, macam mana you nak dapat? Macam you suka awet lah. You pandang aja awet tu. You tak cakap yang you suka dia. Melepas lah. Kena isi. Kena usaha baru boleh dapat kerja. Jangan duduk tunggu kerja datang. Memang tak akan ada lah. Dengar tu Man. Aku yang kena. Kau pandai masak dia kata? Jadi chef lah lepas ni. Itu pun boleh juga. Why not? Jadi YouTuber kan? Dan jual. Wow. Jual makanan. Masak untuk macam hobi. Masa free masak Betul. Hobi yang boleh dapat duit. Itu lagi best. Kerja yang kita suka. Duduk kat rumah.
buat online, buat sandwich online. Okey apa? COD. Ada student master saya, dia perempuan, dah kahwin, dia kerja dia jual sandwich je. COD. Target mana? Bangun jabatan-jabatan kerajaan yang buat mesyuarat. Kalau you selalu pergi Sungai Tangkas, ada satu kedai sandwich kat situ. Gerai je setiap pagi. Setiap pagi je dia jual. Pukul 7 sampai pukul 9 pagi dia jual. Sandwich. Satu bekas tu dalam RM5. Itu je dia jual. Okey? Okay, doktor, kalau lah kata dalam zaman sekarang ni kan, kalau nak ambil contohnya macam CJ biasa ke, tak pun CJ NIOSH, dia macam relevan tak kalau kita nak ambil zaman sekarang? Kalau kita tengok kan banyak projek-projek dah ditutup, syarikat pun banyak dibungkus. Jadi kalau lah kata nak ambil CJ NIOSH tu, itulah soalan saya, relevan ke nak ambil waktu-waktu sekarang? Sekarang, you buka website DOSH, you buka website mana-mana universiti, sijil berkaitan OSH ni free online. You masuk kursus tu, berapa jam, habis kursus tu je, terus dia bagi sijil kehadiran. So, relevan tak relevan, ialah sampai bila company ni tutup kat Malaysia. Itu satu soalan dia. Sebab bagi pandangan lah kan, ekonomi, kegawatan ekonomi ni yang aku dah pernah rasa 2 kali. Tapi okey je, orang tetap beli rumah je, company tetap buat rumah. Jadi kalau you masih lagi berfikir, aku tak nak buat lah sebab ekonomi macam ni. Ekonomi macam ni tu you masukkan apa? Kan? Sebab you nampak orang cerita, orang berhenti, tapi yang kami duduk, okey ada 10 minit lagi Ada 10 minit lagi. Yang kami duduk dalam industri ni, jual beli rumah masih berjalan. Maknanya ekonomi masih bagus. Cuma sektor pelancongan terjejas. Hotel tutup. Sebab pelancong tak datang. Tapi bila dibuka nanti, akan kekal. Dia akan melonjak naik. Percayalah, dalam tempoh setahun ni, dia akan naik balik. Dengan harapan, kalau COVID global tu cepat habis, maknanya ekonomi kita akan cepat berkembang. Sebab tu kerajaan bagi banyak rancangan ekonomi nak cover balik. Macam baru ni, Perdana Menteri kata, okey, siapa nak beli kereta, tukai jualan, wave 100%. So, berapa banyak dah kat situ. Orang berebut-rebut beli kereta sekarang. Orang berebut-rebut beli kereta tu siapa? Rakyat Malaysia. Kan? Kalau nampak ekonomi, tak ni orang tak berani nak beli rumah, orang tak berani nak beli kereta. Dia simpan duit. Tak boleh. Ekonomi akan jatuh kalau kita simpan duit. Kita kena keluarkan duit tu macam biasa. Kita kena pergi pasar, beli ikan. Kita kena beli beras, kita kena pergi Tesco, shopping. Duit tu bersimulat dalam Malaysia, ekonomi akan naik balik. So cuma peluangnya sekarang ni dekat NIOSH ada online free kursus-kursus banyak. Dekat luar negara pun rajin cari pun banyak. So, dia akan bagi UCJ. So itu satu kelebihan. Okay? Tak ada masalah. Yang penting nak dengan tak nak je. Jual nasi lemak online pun orang sekarang ni gila-gila punya income. Kalau saya ni bukan pencara, bukan kaki tangan awam, saya nak jual satu benda.
seafood. Udang, Oh, sotong, seafood. ikan. Saya nak jual sebab hari-hari orang nak beli. Tapi sebab saya kaki tangan kerajaan tak boleh lah. Takkan saya nak masuk dalam AG. Siapa nak beli sotong 1 kilo berapa ringgit? Bos tengok, dekan tengok, mati saya. Tapi benda tu boleh buat. Jadi jangan, you kena keluar daripada kotak sekarang ni, kotak pemikiran. Okay. Ada 5 minit lagi. Saya tahu semua orang risau tentang masa depan. Saya tahu, saya keluar dulu tahun 98 lepas habis master. Memang masa tu ekonomi down juga. Pasaran saham teruk. Ini masa zaman Mahathir lah tu. So, tapi saya buat sama juga. Saya dapat kerja juga kat Petronas. Tahun lebih kat Petronas, saya dapat masuk UKM. My wife tetap juga boleh dapat kerja jadi lawyer. So, tapi dengan syarat minta. Jangan tak minta. Usaha. Tambahkan value added kat diri masing-masing. Kalau you suka masak macam Aiman, buat benda tu jadi bisnes. Jangan buat benda tu kita ambil duit-duit, masak-masak, duit habis. Pahala dapat, betul. Kita nak dua-dua sekali. Pahala dapat, duit pun masuk. Baru betul. Boleh, insyaAllah saya akan jadi YouTuber satu hari nanti. Tapi sebelum jadi YouTuber, Wow. dia jual barang dulu. Kan? Apa paling mudah nak jual kat college? Saya plan saya nak jual ni sosis yang ada sos. Kan nanti intern saya nak buat jual sosis 2 batang RM1 pun jadi ya. Ya, Buat betul. jual untuk breakfast makan ringan-ringan. Boleh. Saya fikir macam tu. Yang penting masuk. Tu dia. Kan? Mula dari kecil. Okay. Kalau tak ada apa-apa, thank you very much. Grup yang buat tesis bawah saya tu jangan lupa tesis masing-masing. Siapkan. Yang lain pun sama. Siapkan, jangan ada sangkut buat ni. Kalau boleh konvo bulan 4 kan? Itu konvo bulan 4. Jangan ada sangkut lagi. Okay? Jangan lupa buka UKM Folio. You buka. You buka maknanya itu adalah attendant you. Okay, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dia masuk.